Azia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Testing. Azia, dengar tak? Kejap. Tak dengar ni. Saudari Puan Farah, muda lagi tu. Okey, pertama-tamanya saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Prof Dr. Kamisah daripada UKM kerana sudi menerima jemputan daripada pihak kami di Fakulti Ekologi Manusia. Dengan pengalaman yang Prof ada sebagai I panggil apa tekong dalam kluster Sains Sosial di UKM ni, saya harap dan juga pengalaman sebagai ahli panel di peringkat KPT untuk penilai kepada grant-grant FRGS dan juga grant-grant lain di peringkat KPT. Kami sangat berbesar hati dengan pengalaman dan pandangan serta idea-idea daripada Prof untuk dikongsikan dengan kami ni. Ada dari bukan saja daripada Fakulti Ekologi Manusia, saya lihat kalau di sini ada juga daripada fakulti-fakulti lain yang social science based. Jadi kami memang mengharapkanlah tips serta view daripada Prof kerana kita pun sedia maklum competition sangat tinggi mutakhir ni. Duit tak banyak tapi ramai yang nak mencuba. Jadi kalau boleh dengan tips daripada Prof tu kita dapat sudut lain pencerahan berkenaan tips-tips yang perlu ada untuk proposal FRGS ni. Untuk itu saya serahkan semula kepada MC. Okay. Terima kasih Prof. Okay, sebelum kita mulakan sesi, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit berkenaan panel kita pada hari ini, iaitu Profesor Dr. Kamisah Osman dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, Prof. Kamisah memulakan sesi pengajian peringkat bachelor di UKM. Kemudian Prof meneruskan pengajian master dan PhD di University of Manchester, UK. Okey, selain tugas Prof sebagai penilai grant di peringkat KPT, Prof juga merupakan peneraju bagi kluster pendidikan dan transformasi sosial dan ekonomi. Untuk para peserta, ingin saya ingatkan di hujung sesi nanti kita akan ada sesi Q&A bersama Prof. Jadi boleh tinggalkan soalan di ruangan chat untuk urus dia kumpul. Okey, tanpa meninggalkan masa lagi, saya persilakan Prof Kamisah untuk memulakan sesi. Silakan Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi terima kasih kepada saudari pengurusi majlis Puan Farah dan terima kasih juga kepada Profesor Dr. Haslinda di atas jemputan untuk saya bersama-sama pada pagi ini untuk berkongsi pengalaman. Jadi apa yang saya kongsikan ini diharapkan dapat membantulah rakan-rakan penyelidik untuk khususnya bagi mereka yang sedang berusaha untuk menyediakan cadangan penyelidikan. Jadi diharapkan tips-tips ataupun input-input tambahan ini dapat dijadikan sebagai garis panduan lah. Semoga sesi ini bermanfaat dan perkongsian yang diberikan dapat membantu rakan-rakan penyelidik di UPM khususnya dalam gugusan sains sosial ini untuk memantapkan proposal ataupun cadangan penyelidikan masing-masing. Jadi seperti mana yang Prof Dr. Haslinda maklumkan, kerana mungkin dana dan panel khususnya lebih strict lah dalam membuat keputusan di dalam penilaian yang mereka lakukan.
Ya, tetapi insya-Allah saya yakin kalau seandainya proposal tersebut satu proposal yang baik dan mantap, panel tidak akan menolaklah proposal tersebut dan akan berpeluang untuk mendapat pendanaan yang diharapkan. Jadi harapannya sesi perkongsian ini dapat membantulah rakan-rakan penyelidik semua yang hadir yang sedang berusaha menyediakan cadangan penyelidikan masing-masing. Jadi izinkan saya share slide saya terlebih dahulu. Nampak ke Farah? Prof Farah? Okey, nampak Prof. Nampak Ya. Okey. Sebentar. Okey. Untuk pagi ni saya akan kongsikan tips tentang penyediaan proposal FRGS dan akan saya sentuhlah serba sedikit pengenalan mengenai dana FRGS secara sepintas lalu beserta garis panduan. Jadi garis panduan ini ingin saya tekankan apa-apa perubahan yang berlaku untuk penilaian tahun 2021. Jadi kami bersama-sama dengan RMC UKM kita telah menganalisis perubahan-perubahan tersebut dan saya akan gariskan perubahan tersebut highlight perubahan tersebut untuk sebagai garis panduan kepada rakan-rakan penyelidik jadi dia sedikit berbeza dengan penilaian untuk tahun 2020. Seterusnya kita akan lihat kriteria penilaian dan apa yang perlu dilakukan dalam konteks kita menyediakan proposal yang insya-Allah seperti mana yang saya katakan tadi yang akan mendapat pendanaan dan kemudian kita susul dengan sesi soal jawab saya cubalah menjawab pertanyaan yang dikemukakan seandainya ada yang berkaitan dengan apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Jadi kalau kita lihat kita akan pergi dulu kepada pengenalan tentang dana FRGS ni. Jadi kita lihat visi dan misinya ia adalah satu penyelidikan fundamental. Ingin saya tekankan di sini FRGS adalah satu penyelidikan yang bersifat fundamental. Jadi dalam konteks ini FRGS tu menggalakkan penyelidikan asas. Ingin saya tekankan di sini nanti dia akan berkait dengan tajuk yang akan kita gagaskan untuk penyelidikan kita dan begitu juga objektif yang seharusnya kita formulate untuk cadangan penyelidikan yang akan kita kemukakan itu. Jadi dia perlu reflect dia perlu menggambarkan penyelidikan asas yang menjana ilmu dan seterusnya mampu memberi sumbangan. Itu penting kepada peningkatan tahap intelektual, penciptaan teknologi baru dan penyuburan budaya yang dinamik selaras dengan aspirasi negara. Jadi sebab itu nanti rakan-rakan penyelidik dapat melihat bagaimana kita perlu menjustifikasikan cadangan kita ini adakah dia selari dengan SDG misalnya. Adakah dia selari dengan KEGA, Key Economic Research Activities. Adakah ianya selari dengan wawasan kemakmuran bersama dan sebagainya. Jadi sebab itu penting dia bukan hanya bercirikan fundamental tetapi dia mesti mampu menyumbang kepada kemakmuran dan pembangunan negara kita. Jadi dalam konteks itu FRGS bertujuan untuk melonjakkan penjanaan teori, konsep, idea, gagasan baru yang menjadi pemangkin kepada penemuan baru dan menerobos sempadan ilmu dan penciptaan inovatif. Jadi dalam konteks ini kita perlu melihat idea kita itu bukan hanya dia bersifat fundamental tetapi ia mesti novel dalam area, dalam bidang, dalam fokus area yang ingin kita terokai itu. Jadi konsep-konsep ataupun ciri-ciri ini penting untuk kita manifestasikan dalam cadangan penyelidikan yang kita kemukakan. Jadi dalam konteks kita sebagai penilai kita akan melihat idea ataupun gagasan itu sama ada ianya bercirikan fundamental dan seterusnya novel, asli sifatnya dan belum diterokai dalam konteks penyelidikan dalam bidang berkenaan.
Jadi dalam konteks ini suka saya nak mengingatkan kepada rakan-rakan penyelidik semua, ya, penilai di KPT itu kita cuba sedaya upaya cadangan penyelidikan itu dinilai ya oleh mereka dalam bidangnya, ya. Jadi panel, ya, pada masa yang sama kita perlu menyedari bahawa panel are fully aware, ya, panels they are fully aware of current development dan sebagainya dalam bidang yang diterokai itu, yang ingin kita terokai, ya, kerana kita telah ketua panel akan mengagihkan, ya, cadangan-cadangan penyelidikan itu mengikut kesesuaian bidang dan kepakaran panel penilai, ya. Jadi walaupun, ya, di peringkat KPT kalau kita lihat yang menilai sesuatu proposal tu hanya seorang penilai sahaja, ya, tetapi penilai tersebut dipastikan, ya, oleh ketua panel dalam gugusan tertentu mempunyai kepakaran dalam bidang ataupun sub-bidang yang berkaitan dengan cadangan penyelidikan yang dikemukakan itu. Jadi kita sebagai pemohon kita perlu memegang prinsip tersebut, ya. Jadi we have to make sure, ya, bukan hanya research kita fundamental cirinya tetapi juga novel, ya, yang dikukuhkan dengan jurang-jurang, ya, seperti mana yang kita kemukakan dalam problem statement dan juga literature review. Alright. Jadi itu, ya, kalau kita lihat tuntasnya, ya, grant FRGS ini adalah penyelidikan yang menjana ilmu, teori, konsep, ya, idea ataupun gagasan baru, dan dia menjawab persoalan why dan juga how, ya. Jadi ini secara ringkasnya lah yang boleh kita gambarkan dan perihalkan, ya, grant FRGS ini, ya. Jadi we have to make sure penyelidikan yang membawa kepada ilmu baru, gagasan baru, dan kita cuba mengelakkan penyelidikan yang bersifat applied itu, ya. Jadi kita bermula daripada tahap awal, ya, menggagaskan idea-idea baru sebelum menterjemahkannya ke dalam bentuk produk dan sebagainya. Ya, idea baru, konsep baru, ya, prinsip baru itu yang kita tekankan dalam sesuatu proposal, ya, FRGS, dan menjawab persoalan why dan how, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, matlamat, ya, matlamat grant, ya, FRGS ini adalah, ya, untuk penyelidik kita, ya, menghasilkan, ya, teori-teori baru, ya, ataupun, ya, menolak teori-teori yang sebelum ini tetapi menggagaskan idea ataupun teori baru, ya, untuk mencabar teori yang sedia ada, ya, menghasilkan model-model baru ataupun framework baru, ya, kerangka baru, ya, dan seterusnya mungkin boleh membawa kepada, ya, polisi, penghasilan polisi dan juga memperbaiki teknologi, ya, pada tahap yang asas itu tadi. Ya, ingat saya katakan tadi dia bukan bersifat applied, dia bersifat fundamental. Jadi dia berpaksikan kepada ilmu-ilmu asas yang menggerakkan ataupun yang menciptakan sesuatu teknologi, ya, sesuatu pendekatan baru dan sebagainya. Iaitu yang kita tekankan dalam penyelidikan fundamental. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada, ya, elemen yang kedua, ya, sekaligus membicarakan yang ketiga, garis panduan dan juga kriteria penilaian, ya. Jadi garis panduan ini seperti mana yang saya nyatakan, ya, di awal tadi, ingin saya tekankan apakah dia perbezaan tu, ya, garis panduan pada tahun 2020 dan garis panduan pada tahun 2021 ini, ya. Dan sekaligus saya akan bincangkan aspek yang ketiga iaitu kriteria penilaian, ya, sebab kita pun ada less than 1 hour, ya, untuk saya berkongsi. Jadi saya gabungkan, ya, perkara 2 dan perkara 3. Dan kalau kita lihat, ya, kita ada permohonan kita, ya, dari segi shillingnya tak boleh melebihi 250,000, tetapi ingin saya tegaskan dalam bidang kita, ya, dalam kluster sains sosial, art and humanities, biasanya, ya, kita tak melibatkan jumlah setinggi 250,000, ya. Jadi bajet kita perlulah honest, ya, kita perlu jujur dalam mengemukakan belanjawan kita, dan lazimnya,
ya untuk bidang sains sosial pengalaman saya ya dalam lingkungan 60, 70, 80 ribu ya untuk satu penyelidikan FRGS ya. Jadi tempoh penyelidikannya adalah antara 2 hingga 3 tahun. Jadi kita akan lihat tempoh yang kita pilih ini nanti akan berkait rapat ya dengan pelajar ataupun modal insan yang perlu kita hasilkan ya sejajar dengan penyelidikan yang kita lakukan ini ya. Jadi dalam konteks untuk kita menyediakan ya dalam kita nak menyediakan proposal ni kita ada dokumen yang dikeluarkan oleh KPT sebagai garis panduan kita ya. Jadi dalam konteks ini ya ingin saya tekankan sepintas lalu permohonan FRGS dan PRGS dia berasaskan kepada 7 domain penyelidikan ya. Apakah dia 7 domain tersebut? Saya rasa ya rakan-rakan penyelidik sedia maklum, dan kalau dilihat ya untuk tahun 2021 ya kita ditanyakan ya sama ada penyelidikan kita ini sejajar dengan Sustainable Development Goals ya. Jadi untuk makluman ahli ya berikut adalah kesemua ya Sustainable Development Goals daripada no poverty kepada yang ditambah ya baru iaitu Societal Harmony and Happiness. Dan kalau kita lihat yang kebanyakannya berkait dalam bidang sains sosial ya, contohnya quality education, gender equality ya. Jadi mungkin zero poverty dan sebagainya yang boleh kita no poverty ya yang boleh kita jajarkan ya, yang kita boleh mapkan kerelevanannya dengan cadangan penyelidikan kita. Jadi saya cadangkan rakan-rakan penyelidik lihat all these SDGs dan cuba lihat ya bagaimana ataupun di mana kedudukan fokus penyelidikan kita ya, adakah dia menyahut mana-mana SDG ini. Dan untuk tahun 2021 dia perlu ya dijajarkan dengan mana-mana SDG ya. Jadi ini adalah perubahan untuk tahun 2021 dan kalau kita lihat ya dalam 2021 juga ya kita ada 8 research cluster ya, jaminan keselamatan dan keselamatan makanan ya, perubahan iklim, kesihatan ya, pendidikan dan masyarakat madani sehinggalah kesejahteraan sosial dan ekonomi ya. Ini adalah kesemua 8 research cluster yang kita perlu merujuk di mana kedudukan ya proposal kita ya. Seterusnya di sini bagi setiap ya fokus area itu tadi dia ada sub-sub ya, dia ada sub-sub bidang ataupun sub-sub kluster yang mana kita perlu lihat dan teliti satu persatu dan lihat di mana kedudukan ya cadangan penyelidikan kita. Jadi kita perlu memilih yang mana yang sesuai ya, kerana panel dia akan sentiasa merujuk kepada research cluster ini untuk melihat ketepatan ya map yang kita telah kemukakan itu ya. Jadi we cannot just simply put bidang-bidang itu tadi tanpa memahami dan merujuk ya dengan betul, kerana setiap satu ya dalam proposal kita akan disemak dengan teliti oleh panel yang menilai ya. Jadi kita perlu ambil perhatian tentang perkara ini. Dan seterusnya kalau kita lihat ya di sinilah research cluster mungkin yang berkaitan dengan faculty, mungkin social and economic well-being, education and knowledgeable civil society. Dan kalau kita lihat research domain, ya mungkin yang berkaitan dengan rakan-rakan yang hadir pada hari ini, mungkin ada sebahagian akan meletakkan social science dan juga art and applied arts. Ya, jadi ini yang berkaitan. Dan kalau kita lihat, ya ini juga merupakan ya yang baru dalam proposal ya 2021, iaitu di mana kita kena ya lihat ya di mana kedudukan proposal kita mengikut MyST ya. Jadi berdasarkan 10 socio-economic drivers ya yang telah dikeluarkan oleh MOSTI. Jadi kita perlu lihat ya di mana proposal kita, dan kita juga ya perlu merujuk kepada KEGA itu tadi ya, Key Economic Growth daripada 1 hingga ke KEGA 15. Kita perlu lihat di mana fokus penyelidikan kita ya, sebab tadi kita kata bahawa ya tujuan utama dana fundamental untuk menghasilkan idea baru, gagasan baru yang membawa kepada pembangunan teknologi dan ekonomi ya ke negara kita.
Jadi ini adalah key economic growth activities yang telah ditetapkan, dan penyelidikan yang bakal kita cadangkan ini, yang sedang kita mengusahakan ini, dia merujuk kepada KEGA yang mana satu. Ya, jadi di sinilah saya letakkan proposal, ya, proposal ataupun cadangan penyelidikan kita mesti dimapkan ya kepada Shared Prosperity Vision 2030, ya, kemudian Sustainable Development Goals dan juga KEGA itu tadi, ya. Jadi ini yang perubahan ya untuk tahun 2021 yang ingin kita tekankan, dan seterusnya ya dalam konteks pindaan tahun 2021 ya, kalau kita perhatikan ini adalah quadruple helix ya, impact ya, research deliverables dan juga scholarly output ya yang ditekankan pada tahun 2021. Nanti saya akan pergi satu persatu di mana perubahan itu ya, khususnya kalau kita lihat dalam scholarly output ya, kalau dulu tidak ditekankan penerbitan jurnal, tapi sekarang kita perlu menerbit sekurang-kurangnya 2 jurnal ya, kita perlu menghasilkan ya, dan salah satunya mestilah Scopus dan juga WOS ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saya tak akan baca satu persatu, saya cuma akan tekankan ya pindaan ya, saya letakkan di sini merah pindaan 2021 ya, ketua penyelidik mestilah mempunyai baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 1 tahun ya, bermula daripada tarikh tutup FRGS. Jadi ya, tapi saya rasa yang datang pada hari ini ya kebanyakannya rakan-rakan penyelidik muda, jadi mungkin perkara ini tidak begitu relevan ya dalam konteks mematuhi syarat yang telah ditetapkan dari segi baki perkhidmatan ya. Kemudiannya kalau kita lihat ya tempoh dan perkhidmatan ketua penyelidik, jadi geran ini terbuka ya kepada kaki tangan akademik ya, termasuk pensyarah kanan ya yang mempunyai sekurang-kurangnya ijazah sarjana ya. Jadi maknanya di sini tak semestinya ya, kalau dulu kita katakan pensyarah di S51 yang mempunyai ijazah doktor falsafah yang boleh memohon, tapi sekarang ianya terbuka ya kepada kalangan pensyarah yang mempunyai sekurang-kurangnya ijazah sarjana ya, kerana rakan-rakan tahu bahawa sekarang dana ini juga dibuka ya kepada kalangan penyelidik daripada IPG ya, Institut Pendidikan Guru, dan juga daripada Politeknik ya, mereka juga boleh memohon dana FRGS ya. Jadi skop ya pemohon tu dah semakin dibesarkan ya, sekaligus merendahkanlah ya our chances ya proposal kita untuk diterima. Jadi kita perlu ya berhati-hati dan menyediakan ya proposal kita dengan baik. Now seterusnya kalau kita perhatikan, kita sedia maklum ya bahawa rakan-rakan kita yang pergi sabbatical tak dibenarkan memohon ya untuk dana FRGS ini, dan seterusnya ya kalau kita perhatikan ya minimum ya untuk grant ini kita perlu pastikan minimum kita perlu ada 2 ahli, dan maksimum ya untuk FRGS ya mestilah tidak melebihi daripada 5 orang ahli. Jadi kita perlu mematuhi garis panduan ini ya, kalau tidak ya garis panduan ini akan mengimplikasikan ya proposal kita kena technical knockout ya. Jadi kita perlu pastikan, dan dalam konteks ini kita perlu memikirkan dalam kalangan ahli kita siapakah ya rakan penyelidik yang akan menjadi next appointed leader tu ya. Jadi itu penting untuk kita memastikan ya kelestarian projek ya seandainya apa-apa berlaku kepada ketua projek. Alright. Jadi itu, dan kalau kita perhatikan ya dalam konteks pencarian paten ya, dan untuk FRGS pindaan 21 amat digalakkan ya kita menggunakan lens ORG, dan saya pasti di UPM mungkin pejabat inovasi ada memberikan pendedahan tentang pencarian paten ini ya. Untuk 2021 FRGS amat digalakkan ya dilakukan pencarian paten ya, tidak seperti sebelum ini hanya kita galakkan untuk permohonan PRGS dan juga LRGS ya. Dan kepentingan pencarian paten saya akan skip ya, saya rasa semua rakan sedia maklum. Dan kalau kita lihat ya kolaborasi bersama dengan industri ataupun agensi untuk pindaan 2021 ianya amat digalakkan ya.
dan bukti dokumen sekurang-kurangnya adalah letter of intent ataupun lain-lain dokumen yang berkaitan. Jadi kami di peringkat UKM telah memulakan fasa penilaian di peringkat PTJ masing-masing pada minggu yang lepas. Kebanyakan ahli menyatakan dia dah menghubungi rakan kolaborasi tersebut tapi belum mendapat surat jawapan daripada masing-masing rakan kolaborasi. Tetapi pada masa proposal tersebut dihantar oleh RMC masing-masing ke KPT perlu dikemukakan surat tersebut untuk meningkatkan peluanglah cadangan penyelidikan kita untuk diterima. Jadi untuk tahun 2021 kolaborasi bersama agensi ini amat digalakkan untuk kita mendapat markah yang sewajarnya. Jadi seterusnya keperluan pengurusan risiko untuk syarat khusus pada tahun 2021 dimestikan untuk grant FRGS ini. Kalau sebelum ni SWOT pengurusan risiko ni hanyalah bonus tetapi untuk tahun 2021 perlu dikemukakan Jadi dalam konteks itu saya mencadangkan rakan-rakan menggunakan SWOT analysis untuk membuat analisis tentang keberangkalian risiko sebelum menandakan pada kotak yang telah ditetapkan itu. Perlu ada pemerihalan apakah dia strength, apakah dia weaknesses, apakah dia opportunities dan threat. Penyelidikan anda masing-masing sebelum membuat tick pada kotak yang berkenaan. Jadi perlu ada pemerihalan itu untuk memberikan kita markah penuh 5 markah pada dalam aspek pengurusan risiko ini. Jadi you cannot just simply tick tetapi perlu membuat karangan berhubung dengan pengurusan risiko mengikut SWOT analysis itu tadi mengikut kerangka SWOT analysis. Okey, seterusnya dari segi bajet kita perlu honest. Tadi saya katakan kita perlu realistik, kita perlu honest dan ada pindaan pada 2021 di mana shilling allowance untuk pelajar PhD dibenarkan sehingga 2,500 dan untuk pelajar sarjana 2,000 Jadi namun terpulanglah kepada kebijaksanaan rakan-rakan penyelidik masing-masing ada yang walaupun dia mengambil pelajar GRA-nya pelajar PhD dia memberikan allowance 2,000 ataupun 2,300 terpulang kepada masing-masing tetapi itu adalah maksimum ataupun shilling yang dibenarkan kita boleh kurang tetapi kita tak boleh melebihi daripada shilling tersebut dan lain-lain tu tiada perubahan seperti mana 2020 bajet pada tahun 2020 tetapi ini yang perubahan untuk 2021 Kita tahu bahawa untuk FRGS kita hanya dibenarkan untuk mengambil GRA sahaja jadi saya rasa rakan-rakan penyelidik telah sedia maklum dan kita tidak dibenarkan untuk mengambil RA. Jadi kita perlu pastikan dan membuat perancangan pelajar yang akan bersama-sama kita menjayakan projek. Jadi pengalaman saya membuat pemantauan di KPT kebanyakannya kadang-kadang penyelidikan tu agak perlahan kerana kegagalan mendapat GRA yang bersesuaian pada tempoh penyelidikan tersebut dan seterusnya itulah menjejaskan perjalanan projek secara keseluruhan Jadi itu dan penyelidik tidak dibenarkan untuk membuat pembayaran ataupun menggunakan peruntukan untuk apa yang disenaraikan pada khususnya nak bayar yuran nak memberikan buku rujukan, nak membuat pembelian dakwat dan sebagainya, semua itu tidak dibenarkan seperti mana yang tersenarai. Jadi itu sama seperti peraturan FRGS tahun 2020 Jadi dan seterusnya untuk bakat pada pindaan 2021 disyaratkan kita menghasilkan sekurang-kurangnya seorang pelajar PhD dan 2 orang atau 2 orang pelajar sarjana mod penyelidikan sepenuh masa Jadi kalau kita perhatikan ini pindaan 2021 dan dalam konteks ini kalau katakan kita nak memilih seorang pelajar PhD perlu dipastikan kedalaman objektif penyelidikan kita itu sesuai dengan tahap kesarjanaan
modal insan yang kita nak hasilkan. Ya, jadi kadang-kadang ahli membuat cadangan penyelidikan yang agak cetek, tidak mendalam, dan untuk cadangan tersebut disejajarkan dengan kesarjanaan yang dijangkakan di peringkat doktor falsafah, ianya tidak koheren. Jadi itu juga akan mengimplikasikan cadangan kita ditolak kerana kita tidak mengambil kira faktor tersebut dengan sempurna, dengan sebaiknya. Jadi dan kalau kita perhatikan untuk aspek di sini untuk pindaan 2021, ketua penyelidik bukan negara Malaysia mestilah melatih PhD untuk pelajar daripada dalam negara. Maksudnya kalau seandainya ketua penyelidik kita bukan warga, jadi dia perlu mengambil warga Malaysia sebagai GRA. Jadi di situ, dan seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, untuk pindaan 2021 syarat 2 penerbitan telah ditetapkan, dan kalau diperhatikan sekurang-kurangnya artikel tersebut mestilah dalam jurnal terindex, Scopus, WOS, ERA ataupun MySite. Dan salah satu daripada penerbitan mestilah diindeks oleh WOS. Jadi di sini ada juga yang bertanyalah sama ada ESCI adalah termasuk dalam tu. Jadi kita pun panel pun sedang menunggu taklimat di KPT pada minggu hadapan. Jadi sama ada SK juga turut dikategorikan sebagai indeks WOS ini. Jadi kalau dulu tak ditekankan tentang syarat penerbitan ini, dan ini pindaan pada 2021 yang agak signifikan lah, yang mendapat banyak reaksi daripada rakan-rakan penyelidik kita. Jadi ini adalah sekadar proses penilaian yang kita tahu bahawa bila kita mengukakan proposal, kita perlu melalui RMC di universiti kita untuk penilaian dalaman, dan diharapkan rakan-rakan, apa yang ingin saya tekankan di sini, apa yang dicadangkan oleh RMC oleh penilaian di peringkat RMC perlu diambil tindakan yang sewajarnya. Ini adalah kerana bila mana panel menilai di KPT, dia akan membaca remark dan juga komen yang telah diberikan di peringkat RMC tersebut, kerana semuanya maklumat tersebut ada dalam MyGrant, dan dia akan melihat sama ada penyelidik melakukan penambahbaikan yang sewajarnya. Dan dia juga akan tengok version itu. Ada yang kadang-kadang version dia 3, kadang-kadang sampai version 5. Jadi kita nampak penambahbaikan yang telah dilakukan oleh penyelidik dalam menghasilkan proposal itu tadi. Jadi di situ kita boleh lihat komitmen yang ditunjukkan dalam usaha untuk menyediakan proposal tersebut, dan sudah pasti dia akan memberikan input tambahan kepada penyelidik berkenaan. Jadi sila pastikan kita mengambil perhatian terhadap komen-komen, cadangan-cadangan yang bersifat konstruktif dalam penilaian di peringkat universiti sebelum mengemukakan cadangan penyelidikan kita di peringkat akhir, sebelum RMC mengemukakannya untuk dinilai di peringkat pembiaya dana, iaitu di peringkat KPT. Jadi itu yang ingin saya tekankan. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah tips tambahan lah tadi daripada FRGS, carian pattern amat digalakkan, kolaborasi amat digalakkan, tetapi pengurusan risiko dimestikan, tidak seperti 2021. Dan saya menyatakan tadi kita perlu menggunakan SWOT analysis dalam memperihalkan pengurusan risiko yang telah kita lakukan. Jadi itu dan ini adalah assessment kriteria. Saya rasa rakan-rakan penyelidik telah sedia maklum tentang assessment kriteria ini, dan total markah kita adalah 100%. Dan kalau diperhatikan, dia campur 5 daripada carian pattern dan juga kolaborasi yang amat digalakkan, dan pengurusan risiko ni adalah 1 markah tetapi ianya mesti. Jadi itu yang memberikan kesemua 105 markah untuk penilaian tersebut. Dan kalau kita perhatikan, bagi setiap kriteria tadi ada markah sehingga 10, dan kita perlu pastikan sekurang-kurangnya sekiranya markah yang diberikan salah satu kriteria penilaian adalah kurang daripada 5, perakuan projek akan secara automatik menjadi not recommended. Jadi apa yang ingin saya tegaskan kepada rakan-rakan penyelidik adalah
ya untuk memberi perhatian kepada kesemua kriteria penilaian yang telah dikongsikan tadi, ya. Jadi kalau salah satu mendapat kurang daripada 5, ya, panel kena memberikan penjelasan dan automatik penyelidikan kita tu akan menjadi not recommended. Jadi kita perlu memastikan, ya, setiap kriteria tersebut kita penuhi dan kita kemukakan dengan yang terbaik mungkin, ya. Jadi itu akan mengimplikasikannya, dan kalau kita perhatikan ini adalah qualify for consideration, ya, untuk FRGS pada tahun 2020, dan saya pasti ianya tidak banyak berubah untuk tahun 2021 kerana we are yet to listen, ya, from KPT penilaian panel, ya, pada minggu depan. Jadi kalau kita perhatikan 80 hingga daripada skor yang, ya, qualify for FRGS recipient adalah 80 hingga 100, ya. Jadi kita perlu pastikan markah ini, ya, kita dah perolehi, dan supaya cadangan penyelidikan kita nanti berjaya, ya, untuk mendapat pendanaan. Jadi itu, ya, yang tentang garis panduan dan kriteria penilaian yang perlu rakan-rakan sedar, ya. Jadi kepentingan kita memahami tentang kriteria ini penting supaya kita dapat memastikan kita memenuhi kesemua kriteria itu tadi, ya. Jadi kita perlu memahami apakah dia kriteria penilaian itu khususnya, ya, tadi yang berbeza tu untuk tahun 2021 berbanding dengan tahun 2020. Jadi kita perlu memastikan garis panduan dan juga kriteria penilaian ini kita penuhi, ya, supaya proposal ataupun cadangan penyelidikan kita tidak dikategorikan sebagai technical knockout, ya. Jadi rakan-rakan perlu ingat, ya, bahawa proposal yang dikemukakan di KPT itu banyak, ya, puluhan ribu dan sebagainya. Jadi mana-mana yang technical knockout tu akan dilakukan oleh staf di KPT, dan dia hanya akan memberikan penilaian, ya, kepada panel yang proposal yang lengkap. Jadi justru itu tadi saya amat menegaskan, ya, keprihatinan kita untuk melakukan penambahbaikan yang sewajarnya, ya, daripada komen dan cadangan di peringkat RMC, ya, dan seterusnya memukakan, ya, cadangan penyelidikan yang telah ditambah baik, ya, untuk penilaian di peringkat KPT, ya. Kami penilai akan membaca, ya, komen-komen itu tadi, ya. Dan seterusnya ingin juga saya menegaskan, kalau seandainya, ya, rakan-rakan penyelidik telah pernah mengemukakan proposal yang lebih kurang sama, ya, pada tahun-tahun yang berikutnya tetapi gagal mendapat pendanaan. Jadi untuk makluman rakan-rakan penyelidik, penilaian di peringkat KPT dia akan dia akan mengenal pasti similarity index, ya, special executive summary kita. Jadi sila pastikan kalau seandainya kita menambah baik proposal yang sedia ada, kita menulis baliklah, ya, proposal tersebut walaupun ideanya lebih kurang sama untuk untuk memastikan kita tidak mempunyai similarity yang tinggi, ya. Juga ada juga penilai, ya, yang saya pernah menilai tahun lepas, dia ada mohon TRGS, dia ada mohon FRGS. Jadi kita dapati bahawa similarity, ya, dana TRGS dia tu, proposal TRGS dia tu tinggi dengan permohonan FRGS dia. Jadi dikemukakan pada tahun yang sama, ya, pada kitaran yang sama. Jadi itu sedikit sebanyak menurunkanlah kewibawaan calon itu tadi, ya, kerana similarity yang tinggi untuk permohonan dua dana pada masa yang serentak, ya. Jadi itu aspek-aspek antara tips-tips yang perlu rakan-rakan penyelidik perhatikan. Now, seterusnya kita bergerak kepada aspek yang keempat, ya, penyediaan proposal. Jadi saya ada lebih kurang 15 minit, ya, untuk habiskan yang aspek ini. Jadi saya harap saya tak bergerak terlalu lajulah, ya, dalam konteks penyediaan proposal ni. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ini adalah aspek-aspek yang perlu kita sebagai pemohon, ya, kemukakan, dan kemudian, ya, ini adalah apa yang dilihat oleh penilai, ya. Jadi kalau kita perhatikan title, apa yang dilihat, seterusnya detail of researchers dia akan lihat dan sebagainya, ya, ini yang akan dinilai, ya, oleh penilai, ya. Ini sebagai just nak memaklum saya sepintas lalulah, ya, apa yang kita kemukakan itulah yang akan dilihat, ya, oleh panel penilai kita.
Okey, seterusnya dalam kita menghasilkan cadangan penyelidikan kita perlu jelas ya. Jadi ini adalah kerana kalau rakan-rakan penyelidik sedar akhir sekali dalam kriteria itu adalah quality of the proposal. Jadi dalam konteks itu kita perlu mengemukakan cadangan penyelidikan kita jelas bagaimana kita menzahirkan idea yang ingin kita kemukakan dalam cadangan penyelidikan kita. Dan ingin saya tekankan kalau seandainya kita tidak selesa, tak begitu selesa ataupun kurang kemahiran untuk mengemukakan cadangan penyelidikan kita dalam bahasa Inggeris, tak ada masalah kita kemukakan dalam bahasa Melayu. Kita tak adalah berikan rating yang tinggi untuk cadangan penyelidikan yang dikemukakan dalam bahasa Inggeris. Tak ada kita memberikan pemberat yang sama, penilaian yang sama. Yang kita pentingkan adalah artikulasi ataupun idea yang dikemukakan itu, bukan medium bahasa. Jadi kalau seandainya untuk mengelakkan ralat ataupun kesilapan dari segi bahasa, kalau seandainya we are more confident to write our proposal dalam bahasa Melayu, jadi kita boleh saya menyarankanlah agar ditulis dalam bahasa Melayu dan begitulah sebaliknya. Jadi dari segi organisasi konten itu penting. Jadi kita perlu melihat bagaimana konten cadangan penyelidikan kita itu kita susun, kita mensintesis idea-idea daripada literature yang telah kita lakukan dan sebagainya. So dalam konteks ini ingin saya tekankan ada kadang-kala bukan kadang-kala lah, ramai juga penyelidik yang dalam segmen tinjauan literature tu mengemukakan tinjauan literature yang begitu panjang Jadi seolah-olah ianya diambil daripada tesis pelajar di peringkat PhD ataupun di peringkat sarjana full research misalnya. Jadi panel akan melihat tapi sebaiknya dan akan menimbulkan syak lah di situ Dan bila mana tersenarai rujukan sampai 40-60 rujukan, itu bukanlah satu ciri tinjauan literature yang baik. Dalam kita berusaha untuk mengemukakan konten tu, sebab dalam bahagian tinjauan literature problem statement tu dia tak ada batas perkataan kan. Jadi kita perlu mensintesiskan idea-idea utama daripada pembacaan literature yang berkaitan dan seterusnya mengemukakan ianya dengan tuntas dan padat. Jadi kita tak expect lah nak baca sampai beberapa halaman dan sebagainya panjang tinjauan literature tu tapi tak nampak apakah dia yang ingin disampaikan, apakah dia jurang dalam bidang yang berkaitan dengan idea yang ingin diterokai berhubung dengan framework yang berkaitan katakan tidak dilakukan secara komprehensif apa yang sedia ada dalam literature sekaligus memaparkan jurang itu tadi So dalam konteks ini kita perlu memastikan idea kita jelas kita strukturkan dengan gagasan idea ataupun bilangan perkataan yang munasabah untuk kita membincangkan tentang permasalahan kajian dan tinjauan literature yang berkaitan. Dan seterusnya kita perlu koheren dalam idea yang kita kemukakan. Misalnya persoalan kajian kita mesti koheren dengan objektif kajian kita. Begitu juga kita akan lihat kesinambungan metodologi yang telah kita kemukakan itu adakah ianya boleh mencapai objektif kajian sekaligus menjawab persoalan kajian kita. So dalam konteks ini kita ada persoalan kajian, kita ada objektif kajian dan juga ada kenyataan hipotesis. Tiga aspek itu amat perlu penting untuk kita pastikan ianya koheren di antara satu dengan yang lain. Saya pasti rakan penyelia pelajar di peringkat Dr. Falsafah dia ada tujuan kajian, objektif kajian, dia ada persoalan kajian dan dia ada hipotesis hanya ianya berkaitan. Jadi kadang-kadang bagi sesuatu kajian yang bersifat kualitatif mungkin ianya tidak didasarkan kepada pembinaan hipotesis tertentu, tetapi untuk metodologi yang berpaksikan kepada quantitative design, ianya adalah satu penakkulan di peringkat didaktif, maka perlu ada hipotesis. Jadi itu dari segi koheren tu amat penting. Kita perlu pastikan konsistensi penulisan kita tu dalam satu segmen kepada segmen yang lain. Dan seterusnya, adakah cadangan penyelidikan kita itu bersifat di perbatasan ilmu lah, cutting edge. Itu yang berkait dengan elemen novelty dan sebagainya. Dalam kita menggarap peluang
ya, idea baru, kerangka baru, model baru, ya, untuk kita persembahkan dan bakal kita hasilkan di akhir penyelidikan kita itu nanti. Ya, jadi itu adalah 4 aspek, ya, yang dikategorikan sebagai 4C yang penting untuk kita zahirkan, yang untuk kita tunjukkan, ya, dalam cadangan penyelidikan yang kita kemukakan. Now, ciri-ciri proposal yang baik, ya, di sini ringkasannya, tapi saya akan pergi satu persatu, ya, daripada title sehinggalah kepada segmen yang kalau kita lihat, ya, daripada tajuk sehinggalah bajet dan penjadualan, maaf, ya, secara tapi macam saya katalah, ya, sebab ada lebih kurang 5 minit, 10 minit, dan saya cubalah, ya, sedaya upaya nanti mungkin lepas ni rakan-rakan boleh baca slide ni, ya, dan untuk rujukan. Now, dari segi tajuk, ya, ini antara tajuk-tajuk yang sesuai lah, pembinaan indeks, development development of policy framework, ya, ke arah mewujudkan kerangka penyelesaian, ya, developing a psychosocial predictive model. Ini adalah tajuk-tajuk yang sesuai, ya, untuk kita jadikan sebagai garis panduan, ya, dalam membina gagasan tajuk yang sesuai, yang mencirikan penyelidikan fundamental itu tadi. Ya, jadi ini dari segi tajuk yang kita kemukakan. Dan kalau kita lihat, ya, executive summary itu penting. Now, executive summary itu, ya, pertamanya kita tak perlu, jangan auto generate, ya, sebab kalau kita lihat, ya, dalam migrant kita boleh auto generate, kan, ya, rakan-rakan. Jadi saya cadangkan baru, ya, karang yang baru executive summary kita, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, executive summary kita ini adalah antara, ya, komen-komen yang biasanya yang ya, kalau kita perhatikan, ya, poorly written, hard to understand, ya, the project summary is very hard to comprehend, the team should spend more time making their summaries clear and concise. Jadi cirinya tadi mestilah jelas, concise, dan dia perlu, ya, menyatakan apakah dia objektif, apakah dia permasalahan, apakah dia research method, ya, dan seterusnya, significant of the finding tu penting. Ya, ada dikemukakan apakah dia yang perlu terkandung dalam executive summary itu, ya. Jadi outcome tu mesti jelas apa yang bakal dihasilkan dan apakah dia impact penghasilan outcome itu tadi, ya. Jadi perlu diperjelaskan, ya, dalam executive summary. Jadi kalau kita lihat di sini, ringkasan executive ini menunjukkan dengan jelas bahawa kajian ini tak menunjukkan ianya menjawab satu persoalan yang fundamental. So these are all antara, ya, komen-komen yang diberikan, ya, dalam untuk satu cadangan, untuk satu executive summary yang tak begitu jelas kalau kita perhatikan. Tentunya kita lihat literature mestilah recent and relevant, ya. Nanti penilai akan lihat, ya, berapa peratuskah, ya, daripada rujukan itu tadi, ya, yang updated, maksudnya yang sekurang-kurangnya 5 tahun di belakang. Jadi kita mesti pastikan literature review kita recent dan juga relevant, ya. Kita perlu pastikan kita rujuk pada jurnal-jurnal yang berimpak, ya, dokumen-dokumen yang dokumen-dokumen kerajaan untuk memastikan data empirical yang kita kemukakan itu dijustifikasikan rujukannya dengan jelas dan sebagainya. Ya, seperti mana yang saya menyatakan tadi, ya, literature review kita tak perlu panjang, tetapi ianya komprehensif dan concise, ya, yang kita sintesiskan kajian-kajian terdahulu yang relevan, ya, yang terkini, ya. Jadi memadai, ya, untuk rujukan tu biasanya lah, ya, the rule of thumb katakan antara 20 hingga 25 rujukan dah mencukupi, tak perlulah sampai 40, 50 dan sebagainya, ya. Jadi itu akan menunjukkan, ya, kita telah memilih secara selektif rujukan-rujukan yang relevan, ya. Jadi kalau kita perhatikan sini, ya, one references sahaja, ya, dalam 2015 hingga 2017 misalnya. Jadi itu antara komen-komen yang akan
yang diberi berkait dengan rujukan terkini ya. Seterusnya kalau hipotesis kita jelas dan skop pekan kita itu ya, dia mampu ya situasi yang baru, konteks yang baru ya, menggunakan pendekatan baru dan sebagainya ya. Jadi adakah permasalahan yang mendesak pengkaji untuk memilih jodoh ini tak dikemukakan dengan jelas ya, dan seterusnya isu novelty itu ya. Jadi the novelty and the place of the proposal in the current state of knowledge and know-how is not clearly and concisely stated. Jadi itu ya, dalam problem statement itu perlu kita jelaskan jurang ya penyelidikan kita ya, sekaligus ya menunjukkan elemen novelty itu tadi ya, and the place of the proposal in the current state of knowledge dalam bidang yang ingin kita terokai itu. Jadi seperti mana yang tadi ya, panel penilai dalam dan juga yang pakar dalam bidang tersebut. Jadi dia pasti dapat menilai ya sejauh mana klaim ataupun dakwaan yang kita kemukakan ya berhubung dengan idea ataupun cadangan itu yang kita kemukakan itu tadi ya, sama dia ianya satu yang baru, yang novel ya dalam bidang berkenaan ya. Jadi seterusnya research objektif ya, tadi saya katakan dia mestilah link kepada research question. Itu penting. Ya, kalau katakan research objektif, research questions kita ada 3, kalau boleh objektif kita pun 3. Ya, kita koheren. Dan untuk FRGS ni seperti mana yang saya nyatakan, ya kalau seandainya kita mensasarkan seorang pelajar PhD daripada penyelidikan FRGS kita, ya perlulah objektif kedalaman menyerlahkan ya tahap kewibawaan dan kesarjanaan di peringkat doktor falsafah. Ya, kalau expect dua research student ya at masters level, ianya seharusnya sesuai dengan litupan objektif kita itu tadi. Ya, dia berkait dengan modal insan yang ingin kita hasilkan juga. Ya, selain daripada ianya perlu koheren dengan bahagian-bahagian lain yang utama itu tadi. Ya, jadi objektif kita ya perlulah fundamental ya, dan tidak terlalu mudah untuk dijawab. Itulah saya kata tadi, dia perlu selas dengan keperluan dana ini dan seterusnya juga ya dengan modal ins bakal kita hasilkan. Dan kalau objektif kita terlalu mudah untuk dijawab juga, ya kita sudah pastilah tidak dapat memenuhi syarat penerbitan itu tadi. Ya, kita tahu, saya rasa rakan-rakan penyelidik juga sedia maklum bahawa untuk hasilkan ya salah satu penerbitan dalam WOS, ya dia perlulah berpaksikan kepada penyelidikan yang berimpak juga ya. Jadi untuk kita hasilkan satu penerbitan berimpak, dia mesti bermula dengan penyelidikan yang impak. Jadi itu akan mengimplikasikan kegagalan yang selanjutnya dalam kita memastikan research deliverables kita tercapai itu nanti ya. Jadi itu penting dan ia mesti ya di-link ataupun mesti disejajarkan dengan persoalan kajian kita ya. Ini adalah metodologi. Saya amat menekankan tentang elemen metodologi ini. Jadi cadangan saya dalam segmen metodologi ini, rakan-rakan penyelidik sebolehnya boleh segregatekan. Katakan apakah dia your research design, siapakah dia sampel dan juga populasi kajian. Ya, apakah dia instrumen ya kajian yang bakal digunakan. Ya, dan seterusnya apakah dia methods ya analisis yang bakal kita gunakan. Kita perihalkan satu persatu dengan sistematik dan berstruktur. Jadi itu akan memudahkan panel kita untuk melihat ya sama ada objektif sama ada metodologi yang kita kemukakan itu boleh geared towards fulfillment of our research objective dan seterusnya menjawab persoalan kajian kita ya. Jadi sebab itu salah satu elemen C itu ya, coherent itu tadi perlu kita jelaskan dan perlu kita manifestkan dalam cadangan penyelidikan kita. Ya, ada banyak ya penilaian yang telah saya lakukan bila tiba segmen metodologi tu kadang-kala dia buat satu paragraf sahaja, ia tidak berstruktur dengan baik, ia sekaligus ya mencerminkan kewibawaan kita sebagai penyelidik ya dan seterusnya keyakinan panel ya sama ada kita nanti berupaya ataupun sebaliknya untuk melengkapkan dengan baik ya cadangan penyelidikan kita itu nanti. Jadi saranan saya
Ya, metodologi ni perlu bahagikan pemerihalannya kepada 4 elemen utama itu tadi. Ya, ada juga penyelidik yang mengemukakannya dalam bentuk fasa penyelidikan. Juga boleh dilakukan, ya, dan kalau seandainya kita boleh melakarkan gambar rajah yang bersesuaian, ya, untuk meringkaskan, ya, prosedur kajian kita itu juga perlu dikemukakan, ya. Dan berkait dengan metodologi ini adalah research milestone, ya. Itu juga perlu kita sesuaikan, ya, our research milestone, kerana panel akan melihat setiap milestone ada ianya logik dan juga realistik, ya, untuk dipatuhi kelak, ya. Jadi itu dalam aspek metodologi. Ya, seterusnya research finding, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, research finding itu mestilah kita, ya, without exaggeration, ya, should spell out, ya, and the impact of knowledge and the benefit to be put out, ya, kerana kita akan ditanyalah, ya, apakah dia, ya, significant impactnya kepada negara dan sebagainya. Jadi kita rujuk balik kepada SDG, kita rujuk balik kepada shared prosperity vision, ya, kita rujuk balik kepada KEGA dan sebagainya dalam menyatakan impact kita itu tadi, ya. Jadi itu dari segi findings, ya, yang kita lakukan. Dan kalau kita lihat expected findings juga, ya, kita perlu, ya, target, ya, sekurang-kurangnya seorang pelajar PhD kalau seandainya kita penyelidikan kita cadangkan untuk tempoh 3 tahun, tapi kalau 2 tahun dicadangkan kita menghasilkan, ya, satu pelajar sarjana sepenuh masa, ya. Dan harta intelek juga digalakkan. Dan seterusnya syarat penerbitan tadi, ya, yang perlu ditekankan. Dan seterusnya dari segi penerbitan ini kita perlu, ya, pastikan kita memenuhi syarat penerbitan itu, ya, yang telah ditetapkan. Jadi seterusnya tentang komposisi, ya, rakan penyelidik kita. Now, bercakap tentang komposisi rakan penyelidik ini, sila pastikan, ya, rakan penyelidik kita sentiasa mengemaskini, ya, CV mereka, kerana dalam role of researchers tu dia nak tahu, ya, apa peranan setiap ahli rakan penyelidik kita. Jadi panel, kalau macam saya akan buka setiap CV, ya, yang dikemukakan itu dan akan dilihat, ya, sama ada rakan yang dicadangkan itu adalah relevan dalam konteks, ya, penyelidikan yang sedang dicadangkan dari segi kepakaran yang dimiliki, ya, begitu juga track penerbitan dan juga penyelidikan itu, ya. Jadi sila pastikan, ya, semua team members update, ya, CV masing-masing. Dan kalau kita perhatikan ini perlu melibatkan, ya, kelulusan daripada RMC, khususnya dari segi mengemaskini H-index masing-masing. Dan seterusnya, ya, kita perlu juga, ya, memilih yang ada untuk bermula daripada tahun lepas, 2020 kita ada diminta untuk menyatakan next appointed leader tu tadi, ya. Tadi saya ada menegaskan untuk perubahan tadi tu. Jadi next appointed leader tu katakan, ya, ada isu juga yang dibincangkan di peringkat KPT. Katakan, ya, seorang pensyarah Profesor Madya, ya, di S54, dia memilih profesor sebagai next appointed leader. Jadi panel merasakan bila kita nak pilih next appointed leader tu, kalau boleh kita pilih rakan kita yang sejajar ataupun yang bawah, ya, supaya nampak succession plan dan sebagainya. Bukan kita memilih katakan profesor sebagai next appointed leader, tapi yang membuat proposalnya tu ketua asal tu adalah DS52. Ya, ada isu tempoh hari, sepatutnya kalau di S52 tu dia nak lantik next appointed leader tu sama ada sejajar dengan dia ataupun at least PM lah, bukan di S54 tapi bukanlah profesor, ya. Itu untuk mengelakkanlah berlaku apa yang dinamakan sebagai bonceng gratis dan sebagainya, ya. Ada juga mungkin penyelidik yang buat tips yang mana ada buat strategi, ya, di mana bila memohon penyelidik lain, bila dah dapat nanti dia akan tukar dan sebagainya. Itu kita nak mengelakkan perkara yang sama, ya, walaupun ianya sukar tapi boleh dilakukan, ya. Jadi itu isu yang agak dibincangkanlah pada penilaian tahun lepas di kalangan panel penilai KPT, ya, tentang next appointed leader tu kita perlu pilih, ya, next appointed leader yang sesuai, ya, dalam konteks penyelidikan kita.
yang kita kemukakan itu, ya. Jadi berbalik kepada kriteria penilaian itu tadi, ya, ini ingin sekali lagi saya tegaskan tentang konsep 4C itu tadi, ya, dalam kita menghasilkan satu proposal yang mendapat pendanaan. Kita perlu jelas isi kandungan kita itu satu isi kandungan cadangan penyelidikan yang menunjukkan kewibawaan kita sebagai sarjana, ya, yang seharusnya dipertimbangkan untuk memperolehi pendanaan itu tadi. Ya, idea kita perlulah koheren dari satu segmen kepada segmen yang lain, khususnya, ya, untuk membawa penyelidikan kita itu mencapai objektif, menjawab persoalan kajian dan seterusnya menghasilkan impact, ya, sesuatu penyelidikan bersifat cutting edge itu tadi, ya. Jadi kita perlu pastikan, ya, aspek ini kita penuhi dalam cadangan penyelidikan kita, ya. Jadi seperti mana yang saya saya katakan di awal tadi, ya, ada at the end of the day, di akhir itu ada dia kata situ the quality of the proposal. Ya, dia tanya quality sama ada penyelidik itu meticulous ataupun tidak, ya, dalam menyediakan proposal ini, dan akhir sekali adakah proposal ini mencirikan satu penyelidikan yang bersifat fundamental, ya. Jadi kalau seandainya, ya, dalam konteks itu kita perlu pastikan, ya, keempat elemen 4C itu tadi cuba kita terjemahkan dalam usaha kita untuk menambah baik, ya. Saya pasti rakan-rakan mungkin dah separuh jalan ataupun mungkin dah telah selesai, ya, mengemukakan cadangan penyelidikan itu, ya, perlu melihat, ya, lakukan refleksi apa penambahbaikan yang perlu dilakukan tadi, ya, supaya idea, ya, yang kita idea yang kita miliki, ya, tentang sesuatu permasalahan yang ingin kita selesaikan itu, ya, menjadikan kita paradigm pioneers dalam bidang kita itu tadi, ya. Itu sejajar dengan matlamat sesuatu penyelidikan FRGS yang saya kongsikan di awal tadi, ya, untuk menghasilkan satu penyelesaian pada tahap fundamental yang mana ianya boleh memacu kepada perkembangan ilmu dan teknologi yang terkehadapan ke arah pembangunan negara, ya. Jadi ia bermula dengan komitmen, ya, seterusnya kemahiran menulis cadangan penyelidikan itu penting, dan kita pastikan, ya, dalam konteks penyelidikan FRGS kita memenuhi, ya, ciri novelty dan fundamental yang diharapkan, ya, dan dengan itu insya-Allah, ya, saya berkeyakinan bahawa rakan-rakan, ya, semua akan dapat menghasilkan proposal, ya, seperti mana yang diharapkan itu tadi. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya. Maaf, ya, saya pergi laju dan sebagainya kerana kita kekangan masa dan sebagainya. Ya, saya serahkan semula kepada saudari Farah. Terima kasih, Prof, di atas untuk sesi soal jawab. Terima kasih, Prof, di atas perkongsian yang cukup komprehensif tadi. Jadi kita buka untuk sesi Q&A. Sebelum tu ada satu soalan di ruangan chat berkenaan SWOT analisis. Okey, Prof, bagi SWOT analisis, adakah memadai jika kita upload carta SWOT analisis atau kena mengarang juga buat ada SWOT analisis? Okey, satu soalan yang bagus. Kami di UKM tahun lepas, ya, bila dia mula buat wajib, ya, tentang TRGS dan juga LRGS tu untuk SWOT analysis. Apa yang kita tekankan perlu membuat karangan tu, ya. Sebab bila kalau kita buat rajah aja mungkin panel tak nampak kan, kita letak point saja kan dalam rajah tu. Tapi buat karanganlah tentang apakah dia kekuatan, apakah dia weaknesses, apakah dia peluang dan juga apakah dia ancaman itu tadi, ya. Perlu ada satu karangan dan panel akan baca karangan tersebut sama ada, ya, kita telah mempertimbangkan, ya, kesemua empat elemen itu tadi, ya, sebelum kita berakhir dengan tick jadual tu, ya, yang jadual dalam pengurusan risiko itu tadi, ya. Sebab untuk yang tahun ini FRGS diwajibkan, jadi kesemua, ya, rakan-rakan perlu ambil perhatian dan melakukan SWOT analisis yang sewajarnya. Especially dalam konteks kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19, ya. Bila mana mungkin cadangan ini nanti insya-Allah diluluskan. Jadi
kekangan ya, ancaman-ancaman yang berkaitan itu perlu kita pertimbangkan dengan sewajarnya. Perlu buat karangan itu inilah. Okay, jelas ya, ni soalan daripada Mr. Sri Teren sebelum ni. Okey, selain pada itu saya buka pada peserta lain lah jika ada. Kalau okay. ada lah. Saya buka kalau ada pertanyaan daripada yang lain. Senyap je ya. Okey, ada pertanyaan kat situ, berapakah maksimum bilangan ahli? Jadi minimum untuk FRGS 2 orang ahli, maksimum dia adalah 5 ahli. Ya. Jadi setiap ahli kita perlu pastikan ianya bersifat vertikal. Maksud saya vertikal ini adalah membawa maksud dia merangkumi apakah dia kepakaran-kepakaran yang diperlukan. Sebab tu panel akan ditanya adakah komposisi ahli itu ya sesuai untuk melaksanakan penyelidikan itu. Ya, contohnya katakan kita nak membina satu model ataupun satu akta yang berkaitan dengan keselamatan makanan dalam kalangan orang asli. Katakan kita daripada fakulti undang-undang misalnya, memang kita pakar dari segi akta dan peraturan ya. Tetapi kita perlu pakar dalam bidang orang asli katakan. Jadi kita perlu ahli kita yang pakar dalam bidang orang asli dan panel akan menelitilah kepakaran ke setiap individu yang telah kita undang ya untuk menganggotai penyelidikan kita. Jadi itu yang berkaitanlah selain daripada bilangan maksimum ahli adalah seramai 5 orang. Okey. 5 harap dapat menjawab soalan tu. 5 termasuk ketua, Prof? Tak, dia maksimum kan ahli. Yes, sorry, 5 termasuk ketua. 5 termasuk ketua, okey. Kemudian ada soalan, kalau projek 2 years, tak boleh ke ambil PhD student? Tak digalakkan lah sebab nanti PhD student kita tak sempat kan habiskan. Biasanya PhD kita adalah 3 tahun. Melainkanlah kalau kita boleh programkan sebab nanti rakan-rakan penyelidik semua ya, KPT sejak beberapa tahun lepas dia very concern tentang pencapaian deliverables tu ya. Nanti kalau dia nak bukti pelajar tu dah bergraduat dan sebagainya ya, jadi kita akan menghadapi masalah dalam memenuhi research deliverables tu. Nanti dalam rekod kita dinyatakan bahawa kita tak mencapai deliverables penyelidikan FRGS yang sebelum ni dan sebagainya. Jadi saya cadangkan kalau research kita 2 tahun, kita ambil pelajar full research lah di peringkat masters. Kemudian ada soalan dia kena graduate tu ya, sebab nanti kan kita kena setelkan surat bukti yang pelajar tersebut telah bergraduat dan sebagainya. Sekarang ni penilaian di peringkat KPT dia agak tara ya, rakan-rakan bukan sebelum ni masa saya masa zaman saya dapat FRGS 2006 dan sebagainya tu dia tak begitu ni ya, tapi sekarang ni pencapaian deliverables tu even saya tak pasti di UKM kita telah menambah baik prosedur pemantauan FRGS ni yang mana PTJ pun perlu memantau ya selain daripada RMC. Jadi untuk memastikan deliverables itu tercapai ya. Jadi untuk dana-dana seperti TRGS dan LRGS pemantauan yang lebih ketat lagi di mana ya setiap tahun kita perlu membentang kepada KPT. Ya pelaksanaan penyelidikan, kemajuan penyelidikan, pencapaian deliverables dan sebagainya. Jadi takut nanti kita tak boleh memenuhi lah. Ya kalau 3 tahun kita mengambil seorang GRA di peringkat Dr. Falsafah tu tadi. Ya sebab dia nak bukti tajuk tesis dan sebagainya ya. Kalau kita ambil di awal adakah nampak sangatlah kan macam cadangan penyelidikan kita tu bukan satu yang novel lah. Maknanya dah pelajar kita buat dan sebagainya, kita dah terokai dan sebagainya ya. Tapi kalau kita ambil dia dekat tengah daripada awal, dia mungkin tak sempat menyelesaikan pengajian dia ya bila mana dana kita telah habis tempoh. Jadi kita tak boleh ada surat untuk membuktikan pencapaian deliverables itu. Ya. Even GRA kita pun kita perlu kemukakan ya sebagai bukti lantikan dan sebagainya itu dalam sistem migrant untuk setiap kali pemantauan. Jadi dia agak rigid ya, rakan-rakan
Sebab itulah bila kita dapat dana ni pun, kalau kita kat UKM ni, penyelidik kita selalu cakap kita dah dapat dana pun susah lah kan. We have to fulfill and you have to satisfy requirement untuk monitoring dan sebagainya. Itu macam saya ada satu TRGS, satu LRGS. Ialah saban tahun kena KPT ya, untuk membentang dan sebagainya. Jadi memang amanah tu perlu kita lakukan dengan sewajarnya, dengan penuh tanggungjawab ya. Jadi dan keprihatinan KPT tu sekarang ni telah termasuk juga dana FRGS ya, pemantauan yang agak ketat juga ya, untuk pastikan tu. Jadi kita perlu sesuaikan ya kedalaman objektif dan kesesuaian modal insan yang kita nak hasilkan itu tadi. Ya, yang berkait dengan GRE lah ya. Okay. Soalan seterusnya ada. Okey. Seandainya pensyarah tersebut kurang penyelidikan, sama ada beliau layak ataupun tidak. Okey, tempoh hari kami di UKM ada jugalah memanggil ketua panel iaitu Prof Rashid daripada Unimas. Dia pun ada cakap tentang menegaskanlah tentang kewibawaan ketua penyelidik ni. Ya, jadi sebab itulah tadi kan saya katakan syarat untuk 2021 dia benarkan ya semua kategori lapisan penyelidik memohon ya, walaupun yang tak ada PhD kan. Itulah pentingnya CV kita tu tadi ya. CV ataupun kita perlu mesti update ya, updated. Kita menunjukkan bidang kita, kepakaran kita, track penyelidikan dan penulisan kita. Mungkin sebelum ni kita tak ada jadi ketua, tetapi kita pernah menjadi ahli. Ya, ahli penyelidikan dengan rakan-rakan mungkin malim kita dan sebagainya. Jadi kita perlu update ya, walaupun kita berperanan sebagai ahli, supaya panel melihat latar belakang kita. Ya, memang kita bila menilai FRGS ni kita tak adalah strict seperti TRGS. Ya, TRGS kita memang nak pastikanlah kewibawaan ketua penyelidik itu ya. Dan tambah lagi lah kalau LRGS tu. Tapi FRGS kita sedia maklumilah bahawa kebanyakannya yang memohon tu adalah pensyarah-pensyarah di S51, 52 ya, tetapi kita nak pastikan mereka mempunyai pengalaman ya untuk menunjukkan kewibawaan itu walaupun sebagai ahli penyelidik. Now, seterusnya tentang bila mana ya KPT menambah syarat penerbitan itu tadi. Jadi kita perlu senaraikanlah, itu yang pentingnya CV kita updated tu ya. Penerbitan-penerbitan yang telah kita hasilkan. Kalau semua penerbitan kita dalam Scopus berbayar dan sebagainya, mungkin panel akan lihatlah ya, okey, calon ni sebelum ni tak pernah pun menulis dalam WS, tak pernah pun menulis dalam Scopus yang mencerminkan bidang beliau. Ya, penerbitannya banyak tetapi jurnal yang kita katakan tidak keterlaluan ya, saya katakan yang mana bayar boleh dapat publish kan. Jadi kita semua panel tu we are fully aware of those type of journals ya. Jadi macam saya katakan tadilah, penilai kita adalah mereka yang merupakan pakar bidang ya, dalam bidang yang kita cuba kemukakan cadangan kita itu tadi. Jadi mereka akan well aware ya, jurnal-jurnal yang bersifat predatory ini dan sebagainya. Ya, macam kalau katakan saya di UKM ya, saya juga jawatankuasa cuti sabbatical, jawatankuasa pemantauan cuti belajar. Jadi kita akan lihat bila mana rakan-rakan pensyarah muda kita ya menyenaraikan penerbitan dalam jurnal-jurnal itu, kita dah nampak dah. Ya, kita dah nampak ya tahap kesarjanaan mereka bila mana kita lihat kebanyakan jurnal yang diterbitkan artikel ataupun hasil penyelidikan mereka dalam jurnal-jurnal dalam kategori berkenaan. Ya. Jadi di situ akan timbullah ya persepsi ya penilai kita bahawa dia tidak dengan kualiti proposal yang dipersembahkan dan dengan track penerbitan itu ya, dia merasakan bahawa sudah pastilah ya calon itu tadi tidak mempunyai kewibawaan yang dijangkakan ya untuk menerajui penyelidikan itu tadi ya. Jadi we have to make sure dalam kita mengisi ya, dalam kita membina profil akademik kita tak terjebaklah ya dengan jurnal-jurnal yang bersifat predatory ataupun dubious jurnal itu tadi ya. Kalaupun tak banyak tetapi dalam jurnal-jurnal yang mencirikan bidang ya, yang reflect bidang kita dan jurnal-jurnal yang bersifat high impact ini.
Ya, kita jangan go for quantity tetapi ia tidak mencerminkan bidang dan kepakaran, apatah lagi apabila ianya diterbitkan dalam jurnal yang dikategorikan sebagai dubious itu tadi. Ya, jadi ketua panel kita Prof Rashid, ya, masa kita berbincang di UKM 2 minggu yang lepas, dia menegaskan tentang aspek tersebut. Ya, saya harap saya bantulah. Untuk next appointed leader, jika PI adalah senior lecturer, bagaimana pula kriteria leader baru? Tak dengar. Untuk next appointed leader, jika PI adalah senior lecturer, bagaimana pula kriteria leader baru? Okey, kriteria leader baru tu tadi saya katalah, kalau kita senior lecturer mungkin yang sepadan dengan kita lah, ya. Bukanlah kita nak kata next appointed leader tu ada profesor dia yang akan jadi next appointed leader tu, maksud saya nampak macam nanti nampak macam tak begitu realistik lah kan next appointed leader tu. Dan kita perlu menyelaraikan apakah dia tugas-tugas ya bagi setiap ahli yang terkandung dalam kumpulan penyelidikan kita. Jadi panel akan melihat kesesuaian next appointed leader itu tadi. Ya, begitu juga CV next appointed leader itu tadi perlu mencerminkan kepakaran yang diperlukan ya untuk dia menerajui penyelidikan itu bila mana katakan ketua penyelidik ya pada tahap cadangan proposal itu tadi mempunyai permasalahan ataupun aspek-aspek yang tak perlu di kekangan-kekangan ya yang tidak dapat dielakkan itu tadi. Jadi tipsnya CV itu penting ya, perlu sentiasa updated dan perlu relevan dengan cadangan penyelidikan itu secara keseluruhan, dan sila pastikan ahli kumpulan penyelidikan mengemas kini CV ya mereka masing-masing. Dan H-index tu ya, H-index tu sila pastikan merujuk pada H-index corpus, sebab kadang-kala ya panel dia tengok penyelidik ni penyelidik muda tapi dia tulis itu H-index, katakan dalam bidang sains sosial ni bila belas-belas tu agak kuat signifikan lah kan. Jadi tengok penyelidik baru di S51 bila tulis tengok situ H-index belas-belas katakan, panel boleh semak dalam Scopus database ya sama ada maklumat yang kita berikan itu benar ataupun tidak. Dalam kebanyakan keadaan penyelidik menulis H-index tu bukan Scopus tetapi Google Scholar. Jadi sebab tu tinggi. Jadi tapi sebenarnya H-index yang diperlukan dalam migrant tu adalah H-index corpus ya. Jadi bukan itu saja, saya pun penilaian di peringkat UKM ada Profesor Madya untuk geran-geran LRGS dan sebagainya, masing-masing bila tulis H-index tu letak H-index Google Scholar ya, yang mana kita minta mereka semua betulkan, sebab saya biasanya saya akan double check ya dalam Scopus database. Jadi kalau seandainya berlaku dalam penilaian di peringkat KPT ya sekaligus ianya itu akan menjejaskan kewibawaan ahli kumpulan penyelidikan itu ya. Jadi sila pastikan CV setiap ahli dikemaskini, relevan ya dan memaparkan maklumat yang tepat ya. Jadi penerbitan-penerbitan yang disenaraikan itu perlu maklumat, menggambarkan maklumat yang tepatlah, sebab panel kalau dia curious dia boleh semak sahaja ya, seperti mana yang H-index tadilah kan. Jadi panel boleh semak dan dapat mengetahuilah sama ada maklumat tersebut jelas ataupun sebaliknya. Ya, maksudnya tepat ataupun sebaliknya. Jadi sila pastikan kita tidak terjerumuslah dengan kesilapan-kesilapan yang seharusnya dapat kita elakkan itu. Ya, kadang-kadang dia bukan sengaja tapi dia tak jelas. H-index tu dia ingat H-index Google Scholar kan. Kemudian dia letak tapi sebenarnya H-index tu dalam migrant ya H-index corpus ya. Okay, Prof. Soalan seterusnya dari Dr. Indra, dari segi impacting quadruple helix seperti yang diperlukan dalam garis panduan 2021, apakah contoh-contoh yang boleh diberikan untuk impact yang measurable, viable dan diutamakan oleh panel penilai? Okey, itu soalan yang baiklah. Ya, bila kita nak menyatakan impact tu kita perlu merujuk pada objektif. Katakan kita nak menghasilkan satu kerangka ataupun model baru berkenaan dengan akta makanan katakan untuk orang asli misalnya. So apakah dia impact dia kepada masyarakat? Apakah dia impact dia kepada akademia? Ya, apakah dia impact kepada industri dan ekonomi? Kita perlu perjelaskan satu persatu lah. Ya, tapi memang ya saya kata soalan yang bagus tu sebab apa? Kadang-kadang penyelidik bila part tu dia buat 1-2 ayat sahaja. Ya,
Jadi kita perlu pastikan dalam konteks pemerihalan kita itu, kita perlu bagi tahu pada panel juga ya bagaimana penyelidikan itu nanti dapat kita lestarikan walaupun kita telah selesai penyelidikan ini. Ya. Jadi bila bercakap tentang impact ni kan, ingin saya berkongsilah tentang katakan ya banyak ya penyelidikan yang kita nilai yang nak melibatkan orang asli misalnya kan. Jadi kebanyakannya itu contohnya bila berkait dengan pengajaran dan pembelajaran nak gunakan ICT. Jadi kalau kita tahulah kan orang asli ni bila kita nak membuat satu inovasi pengajaran ataupun inovasi yang berkaitan dengan teknologi ni, dia merupakan satu yang perlu kita fikirkanlah kerana aspek kelestarian itu satu yang amat diragukanlah untuk kumpulan orang asli ni kan. Jadi dalam kita menulis impact tu kita perlu bergerak memikir ke hadapan. Ya, walaupun kajian kita ini tadi bersifat fundamental, tetapi apa impak yang bakal dihasilkan tu kepada kemakmuran ekonomi negara misalnya. Ya, dari segi menangani elemen no poverty katakan, ya, ataupun quality education, ya, ataupun zero hunger katakan. Ya, jadi itu yang berkait dengan SDG. Jadi perlu kita lihat ya walaupun penyelidikan kita tadi yang saya tekankan FRGS dia bersifat fundamental. Tapi bagaimana ilmu di peringkat fundamental ini tadi boleh membawa kepada penjanaan ekonomi baru, penjanaan teknologi baru dan sebagainya. Ya, jadi dalam pembelajaran katakan bagaimana model yang kita hasilkan ini boleh membawa kepada amalan pedagogi baru, ya, yang berteraskan teknologi ataupun berteraskan pendekatan manual. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi kita perlu bergerak ke hadapan. Ya, walaupun penyelidikan kita ramai penyelidik yang tanya juga, Prof, penyelidikan ni bersifat fundamental, macam mana dia nak dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat? Ya, sebab kalau kita lihat bila dia bersifat applied dan dia ready untuk pergi kepada kumpulan ataupun sasaran, ya, the main stakeholder, tetapi kita perlu berfikir jauh lah. Maknanya walaupun ilmu ini bersifat fundamental, tapi apa yang ia bakal sumbangkan, ya, itu berbalik kepada falsafah pendanaan ataupun peruntukan dana FRGS yang saya kongsikan di awal tu tadi. Ya. Jadi walaupun dia bersifat fundamental, tetapi apakah dia model baru, pendekatan baru, ya, yang akan mencetuskan paradigma perubahan ataupun anjakan paradigma kepada amalan sedia ada, ya, untuk membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan yang dimaksudkan itu tadi. Okay. Terima kasih Prof. Okay, seterusnya ada satu kenyataan ni, mungkin Prof boleh komen. Saya pun tak sure 10-10 my STIE lebih menjurus kepada bidang sains. Bagi bidang social science agak sukar nak matchkan bidang social science. Mungkin Prof boleh komen? Itulah betul sebab minggu lepas pun saya ada membuat penilaian cadangan penyelidikan di peringkat Fakulti Undang-Undang kan. Mereka pun gusar jugalah sebab dia susah nak mapkan dengan 10-10 itu tadi. That's why kalau kita lihat ya 10-10 itu tadi kita perlu pastikan kita proposal yang kita nak hasilkan itu kita mapkan, boleh map kepada situ. Faham tak maksudnya? Macam kita nak memohon LRGS dengan TRGS, dia dah bersifat top down, dia dah ada tema, dia dah ada key deliverables yang nak dicapai kan. Jadi kita perlu tweak, ya, kita perlu sesuaikan penyelidikan kita dengan 10-10 itu tadi. Faham tak maksud saya kat situ? Ya, kalau kita lihat 10-10 tu kalau yang education dia adalah, ya. Lepas tu dalam bidang social science, kemudian pasal teknologi, economy and financial services, ya, kemudian art, tourism dan sebagainya. Jadi itu yang key areas lah. Kemudian dia mapkan dengan 10-10 itu. Jadi cadangan saya, sila lihat 10-10 tu dulu dan kemudian sesuaikan cadangan penyelidikan kita bagaimana dia dapat menjawab kepada 10-10 itu tadi. Kalau yang SDG tu insyaAllah tak ada masalah untuk kita bidang social science kan. Ya, shared prosperity vision pun tak ada masalah. Tetapi 10-10 tu sedikit mencabarlah. Ya. Jadi kita tak dapat menafikan bahawa untuk dana ni dia juga bersifat sedikit top down lah. Maksudnya kita perlu fulfill 10-10 tu. Jadi kita perlu study dulu 10-10 tu dan kita sesuaikan idea dan gagasan awal kita tu according kepada 10-10 itu tadi. Ya. Macam saya katakanlah macam bila penyelidik ya 2 minggu lepas saya ada buat coaching untuk
TRGS dan juga LRGS, whether you like it or not, you have to answer the deliverables tu. Dia dah ada tema, dia dah ada key deliverables, so kita kena tweak idea kita itu yang kita channelkan kepada menjawab deliverables itu tadi. Ya. Jadi dalam konteks 10-10 itu pun saya cadangkan kita perlu melakukan yang seumpama lah. Kita perlu sesuaikan. Ya. Sekarang ni kita nak harapkan dana daripada pembiaya dana kita. Dia dah tetapkan syarat tu. Jadi kita perlu penuhi apa yang mereka perlukan supaya kita nanti tak dikategorikan sebagai technical knockout. You know, we don't fulfill their requirements. Ya. Jadi KPT itu pun dia ada kan dia punya pelan hala tuju masa kehadapan dan sebagainya, dan mereka menggunakan My STIE itu sebagai garis panduan. Jadi kita nak memohon, kita nak mendapatkan pendanaan dari mereka, kita perlu pastikan kita memenuhi syarat itu tadi, whether we like it or not. Ya? Saya harap saya dapat membantulah jawab soalan. Soalan seterusnya, jika di bawah bidang pendidikan dan berlakunya kekangan memasuki sekolah untuk pengumpulan data, adakah boleh tim FRGS membuat adjustment kepada cara kumpulan data dan tukar kumpulan fokus? Okey, itu soalan yang baiklah dalam konteks situasi pandemik kita pada hari ini. In fact, saya ada sebagai ketua TRGS dan juga sebagai ahli satu penyelidikan lagi TRGS, saya buat case study di sekolah kan. Jadi memang kita sekarang mempunyai kekangan lah ya untuk memasuki sekolah, untuk mengumpul data dan sebagainya. Dan di fakulti pendidikan pun kebanyakan pelajar-pelajar PhD khususnya ya, mereka mengumpul data di sekolah kan. Sekolah merupakan lab ya untuk calon-calon sarjana dalam bidang pendidikan ini. Jadi apa yang mereka lakukan kalau seandainya penyelidik ya, metodologinya adalah berbentuk survey ataupun tinjauan, ya boleh menggunakan Google Doc misalnya ya, kita boleh menghubungi guru dan kemudian gunakan Google Doc dan tak perlu berinteraksi dengan responden kajian. Kita boleh gunakan kerjasama guru kelas ya, yang kita berhubung, yang kita minta bantuan mereka untuk mengedarkan soal sintik berkenaan lah. Cuma kalau katakan ya kajian tersebut bersifat experimental design misalnya ya, katakan dalam bidang pendidikan mungkin nak menguji modul ataupun pendekatan pengajaran yang baru ya. Jadi kalau kita perhatikan kalau seandainya kita mohon sekarang secara hypothetical kita akan mengumpul data mungkin tahun 2022 lah ya, this year is 2021, maybe next year mungkin dalam konteks tahun hadapan pandemik ini telah lebih terkawal kan, mungkin dengan adanya vaksin dan sebagainya pelajar boleh meneruskan pembelajaran dalam sesi persekolahan seperti mana yang sebelum kita menghadapi situasi pandemik ini. Jadi saya pasti metod walaupun ianya bersifat focus group, interview ya ataupun quasi eksperimen boleh dilakukan secara yang kita dapat lakukan sebelum inilah ya. Tetapi kalau seandainya temu bual boleh dilakukan secara kumpulan berfokus. Dan kita boleh lakukan juga secara online ya. Ramai pelajar PhD saya melakukan focus group interview pada situasi pandemik ini dengan menggunakan medium Zoom ataupun MS Teams ya. Jadi dia dapat mengumpul data yang sewajarnya, tetapi itu bergantung jugalah kepada responden ya, siapa kategori responden kita. Kalau responden kita cikgu sekolah mungkin kita tak ada masalah. Ya, tetapi kalau pelajar-pelajar sekolah tu kita perlu memikirkan risikonya. Ya, tetapi macam saya katakan tadilah secara hypothetical mungkin by 2022 next year insya-Allah kita dapat mengawal pandemik ini dengan kehadiran vaksin dan sebagainya ya. Dan KPT pun untuk makluman rakan-rakan, KPT pun dia prihatin tentang situasi yang kita hadapi. Mana-mana grant ya yang mendapat pendanaan pada tahun 2021, KPT telah memberikan tambah masa secara automatik 6 bulan ya. Jadi KPT pun dia mengambil kira tentang kekangan yang kita hadapi, dan semua penyelidik yang mendapat pendanaan pada tahun 2020 dan 2019 dan 2021 yang mana sedang berada pada fasa pengumpulan data diberikan tambahan masa secara automatik selama 6 bulan. Jadi insya-Allah kalau seandainya pandemik ini masih tak terkawal dan sebagainya, adjustment ya soalan tu tadi akan boleh dilakukan. Ada masalah.
Terima kasih Prof. Yang ini saya rasa soalan terakhir lah. Mungkin soalannya, adakah ahli dari universiti berbeza mempengaruhi untuk peluang dapat grant tersebut? Okey, satu soalan yang baik tentang komposisi ya, rakan penyelidikan. Tak ada masalah kalau kita katakan macam ada pensyarah daripada UIA, dia ada hubungi saya, Prof boleh tak dia nakkan kepakaran dan dia nak jemput sebagai ahli kumpulan. Dan dalam penilaian-penilaian yang saya lakukan di peringkat KPT dah beberapa tahun, memang ada banyak yang mana komposisi team membersnya rakan-rakan daripada universiti lain ya. Jadi tak ada masalah asalkan itu tadi tu. Ya, CV-nya lengkap, ya, kepakaran yang dimiliki oleh rakan penyelidik daripada universiti lain itu relevan, ya. Jadi dan tugas serta keperluan ahli itu tadi dinyatakan dengan jelas dalam kolom yang diperlukan. Jadi ianya tidak akan menjejaskan lah ya peluang asalkan syarat-syarat itu dipatuhi. Tapi janganlah katakan kita seorang katakan daripada UPM, yang 4 lain tu daripada universiti lain semuanya kan. Ya. Jadi kalau boleh next appointed leader tu daripada UPM jugalah. Ya mungkin seorang ataupun 2 maksimum lah daripada universiti lain ya. Supaya nampak menunjukkan komposisi yang realistik dan juga sesuai. Ya, kita tak nak kita jadi daripada UPM 4 lagi tu daripada universiti lain dan pelbagai dan sebagainya. Ya, jadi itu kadang-kadang menimbulkan, sebabnya bukannya apa ya, ada juga panel yang menyatakan dia mohon lepas tu rakan tu mohon, faham tak? Jadi dia mungkin chances nak dapat tu, jadi kadang-kadang mereka mengemukakan proposal yang lebih kurang sama dengan ahli yang sama macam tu. Ya, dia masuk dalam sektor lain, jadi penilai lain yang menilai dan sebagainya. Itu juga pernah berlaku ya, dan cuba dielakkanlah dan diharap tidaklah dilakukan oleh rakan-rakan yang hadir pada pagi ini, insyaAllah. Terima kasih. Okey, saya kira itulah soalan terakhir untuk sesi hari ini. Jadi saya mohon pada para peserta supaya isi borang penilaian, kita ada letak link di ruangan chat supaya untuk kita punya senarai kehadiran lah. Jadi Prof, saya rasa saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas pengurusan hari ini. Mungkin ada kata-kata akhir ke Prof nak sampaikan pada peserta? Terima kasih pada Prof Haslinda dan juga pada saudara pengurusi kita ya, Puan Farah. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya lah kepada rakan-rakan penyelidik yang hadir pada pagi ini, dan ingat pesanan tadi ada 4 C tu ya. 4 C tu yang penting ya, sila pastikan jelas idea yang ingin kita kemukakan, ya, sila pastikan isi kandungan cadangan penyelidikan kita mencerminkan kewibawaan kita sebagai penyelidik, dan sila pastikan juga idea yang kita kemukakan itu koheren ya, daripada satu segmen kepada segmen yang lain, summary ringkasan eksekutif sehinggalah kepada quality of the proposal ya, menunjukkan kewibawaan kita ya, dan seterusnya ya, idea itu mesti bersifat fundamental dan cutting edge serta novel dalam bidang yang ingin kita terokai. Jadi saya berkeyakinan ya, dengan kewibawaan dan juga pendedahan yang diperolehi oleh rakan-rakan penyelidik khususnya yang hadir pada hari ini, ia akan menghasilkan satu proposal yang berupaya untuk mendapat pendanaan. Ya, terima kasih. Dan juga tahniahlah kepada penganjur. Ya, terima kasih Prof. Ni norma baru ni biasa kita tangkap gambar Prof hujung-hujung. Boleh kan? Para peserta boleh buka video kan, kita tangkap gambar. Terima kasih banyak Prof. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, Rusty mohon tangkap gambar. Okay, 1, 2, smile. Mama, aku nak akan ni. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Prof. Terima kasih Prof.